Salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada sekejap ya. तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada pensyarah yang dihormati Dr. Nurzalinda binti Muhammad Ali Anafia dan juga kepada rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya telah memilih satu buku yang agak menarik yang bertajuk Kepercayaan dan Pantang Larang Masyarakat Orang Tamil di Malaysia. Nama penulisnya ialah Suresh Kumar and Veli Malay. Sekarang jom kita lihat biodata penulis tersebut. Jom. Nama beliau ialah Suresh Kumar and Veli Malay. Beliau dilahirkan di Taiping, Perak. Beliau juga mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang antropologi dan sosiologi di UKM. Beliau juga memperoleh ijazah kedoktoran PhD dalam bidang antropologi dan sosiologi di USM. Kini, beliau bertugas sebagai pensyarah kanan di bahagian antropologi dan sosiologi di Universiti Sains Malaysia. Beliau juga seorang penulis yang prolifik dan aktif dalam penulisan buku Dewan Bahasa dan Pustaka. Jom kita lihat isi kandungan buku tersebut. Buku yang saya kaji mempunyai 5 bab. Bab yang pertama ialah larangan dan kepercayaan orang Tamil berhubung dengan tingkah laku. Bab yang kedua ialah berhubung dengan alam ketuhanan. Bab yang ketiga ialah berhubung dengan alam semula jadi dan alam roh. Bab yang keempat ialah berhubung dengan benda atau objek. Bab yang terakhir ialah kepercayaan-kepercayaan lain. Dalam kelima-lima bab yang telah saya tunjukkan kepada anda semua, saya hanya memilih 2 bab yang menarik perhatian saya untuk berkongsi kepada anda semua. Yang pertama ialah larangan dan kepercayaan orang Tamil berhubung dengan tingkah laku. Dan yang kedua ialah larangan dan kepercayaan orang Tamil berhubung dengan alam ketuhanan. Di sini saya ingin berkongsi kepada anda semua mengapa buku ini menarik perhatian saya untuk mengkaji dengan lebih dalam. Jawapannya ialah buku ini mengisahkan tentang ada resam, pantang larang dan juga kepercayaan masyarakat orang Tamil. Saya sebagai seorang yang berbangsa India pun tidak begitu tahu ataupun tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang ada resam, pantang larang masyarakat orang Tamil. Jadi ini merupakan salah satu sebab saya memilih buku ini sebagai kajian saya. Larangan memasuki ke rumah wanita yang baru bersalin tanpa membasuh kaki. Apakah yang akan jadi jika seseorang terus sahaja masuk ke dalam rumah dan menziarahi ibu dan bayi tersebut? Jawapannya ialah dipercayai dalam masyarakat orang Tamil menyatakan bahawa hantu ataupun makhluk halus akan mengikut orang tersebut masuk ke dalam rumah dan mengganggu bayi tersebut. Kebiasaannya, air disediakan dengan baldi bercampur dengan air serbuk kunyit yang akan diletakkan di luar rumah bagi bertujuan untuk membasuh tangan, membasuh kaki dan juga sedikit air akan digunakan untuk merenciskan air serbuk kunyit tersebut ke atas kepala orang yang ingin menziarahi bayi dan ibu tersebut. Amalan ini juga akan dilakukan sehingga wanita bersalin habis pantang tersebut. Larangan berdiri bertindih kaki. Apabila seseorang berdiri, dia perlu berdiri dengan kedua-dua kakinya. Dalam hal ini, terdapat larangan berdiri bertindih kaki. Justru, ia mempunyai makna bagi adat ini, iaitu jika seseorang berdiri bertindih kaki, maka dikatakan bahawa salah seorang daripada ibu bapanya akan meninggal dunia. Larangan berpindah tempat ketika makan. Mengapa larangan sedemikian wujud dalam kalangan orang Tamil? Ini penjelasannya. Ketika makan, kadangkala seseorang gemar menukar tempat duduk mengikut keselesaan. Justru tingkah laku sedemikian dilarang dalam kalangan masyarakat orang Tamil. Hal ini kerana dipercayai bahawa seseorang yang banyak menukar tempat duduk ketika makan akan mempunyai potensi yang tinggi untuk menukar pasangan
iaitu suami dengan lebih kerap apabila dewasa nanti. Larangan baring atau tidur di muka pintu. Mengapa ia menjadi satu larangan kepada masyarakat Tamil untuk tidur di mana-mana sahaja walaupun ia merupakan rumah mereka? Ini penjelasannya. Tingkah laku baring atau tidur di muka pintu rumah juga dilarang kerana tingkah laku ini dianggap akan membawa sial kepada diri ataupun keluarga dan juga dipercayai hantu ataupun makhluk halus akan melangkap orang yang tidur ataupun baring di muka pintu. Larangan memberikan wang pada waktu malam. Dalam hal ini, sebarang jenis pembayaran seperti hutang, pinjam atau apa-apa jenis pembayaran sekalipun tidak seharusnya berlaku pada waktu malam. Dipercayai bahawa pengaliran wang ke tangan orang yang menerima wang tersebut akan kehilangan wang secara berterusan dan akan hilang keupayaan untuk menabung. Jadi ingatlah, kalau ada jiran yang berbangsa India, jangan memberikan wang pada waktu malam. Larangan memberikan wang pada hari Jumaat juga merupakan larangan dan kepercayaan masyarakat orang Tamil berhubung dengan alam ketuhanan. Selain memberikan wang pada waktu malam, terdapat juga larangan memberikan wang pada hari Jumaat. Sebarang urusan pemberian wang tidak seharusnya berlaku pada hari Jumaat. Apakah yang akan berlaku jika seseorang memberikan wang kepada orang Tamil pada hari Jumaat? Apa yang akan berlaku? Ini jawapannya. Dipercayai bahawa seseorang akan kehilangan wang secara berterusan dan juga akan hilang keupayaan untuk menabung. Baiklah, sekian sahaja video ataupun pembentangan saya pada hari ini. Diharap perkongsian saya kepada anda semua akan menjadi suatu ilmu yang baru dan mungkin anda dapat mengaplikasikan adat yang saya nyatakan tadi kepada masyarakat orang Tamil di Malaysia ini. Saya juga berpendapat bahawa setiap adat, budaya ataupun pantang larang dan juga kepercayaan merupakan suatu perkara yang unik bagi semua bangsa di negara kita. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.